Ya Arhamar Rahimin. Amin. Itu je kan? Amin. Ya Allah gantuk Dah ke? Dah Dah. lagi. Cantik lagi sekali. Aduh. Lagi sekali tak? Tadi dia paling feel lah cikgu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ke? Alah. Nak saya ulang ke? Alhamdulillah. Cepatlah. Teruskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jom kita mulakan. So, kita nak buat ulang kaji adalah tajuk bab 1. Lepas tu hari ni saya nak masuk bab 2 sikit. Dalam tajuk ni kita nak cerita pasal mikroorganisma. Hari tu kita berhenti dekat Afkar kan? Afkar jawab soalan nombor 1 ke Afkar? Afkar awak ingat tak? Nombor 1 ni macam mana? Nombor 2 siapa jawab? Arif jawab ke? Kuzaimi. Nombor 2 siapa jawab? Kuzaimi. Ni dah jawab. Soalan nombor Kuzaimi. Dia dah, tapi dia tak ada ke ni? So soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni siapa nak jawab? Sekejap kita bagi siapa? Nak bagi siapa korang soalan nombor 3? Soalan nombor 3 ni best rasa nak bagi kat siapa? Birthday boy semalam. Ya. Apakah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria? Siapa? Birthday boy semalam. Okey. Hadir. Okey kat hari ni hadir. Apa? Ni dah jawab. Okey. Ini dah jawab. Nombor 3 ni dah jawab. Dah. Nombor 4 ni. 4 belum. Nombor 4 ni dah ke belum? Belum. Dah. Oh, nombor 4 dah. Belum. Nombor 4 dah ke belum? Ni. Belum. Okey. Hadir. Sihat tak hari ni? Tak. Belum. Okey. Hadir. Boleh ni? Saya cuba. Tak sihat. Awak pakai berapa banyak sabun hari ni? Banyak. Okey, tu soalan nombor 4 Rahim. Manakah? Okey. Ialah Antara okey, banyak sabun kesian awak. Mikroorganisme. Macam betul tu. B. Okey, ini nombor A ni gambar apa ni? Aduh. Jawapannya B. Yes, very good. Ini B, adalah betul, virus. Okey, ini apa yeast? Betul B. Okey, Hadi, pilih yang paling soleh. Paling soleh. Saya nak Radi lah, soleh. cikgu Radi. Radi ada. Yes, betul dia soleh. Dia masuk lelaki paling awal tahu tadi. Ya. Okey, Radi. Okey. Antara yang berikut yang manakah digunakan untuk membunuh spora bakteria? Apakah cara untuk kita bunuh spora bakteria? Dia kena suhu yang tinggi. Mana satukah yang menggunakan suhu yang tinggi? Spora bakteria. Radi, kalau awak malu, awak type pun tak apa, Radi. Kita kalau nak bunuh spora bakteria, kita kena pakai suhu yang paling tinggi. Ada satu bahan aseptik tu dia menggunakan suhu yang tinggi. So, mana satukah kaedah yang menggunakan suhu yang tinggi? Antiseptik tu. Antiseptik, ada tak siapa-siapa nak tolong? Antiseptik ni kita nak letak kat mana? Antiseptik ni sebenarnya kita letak kat mana? Dia pakai suhu tau. Autoclave. Suhu. So, autoclave. Autoclave ni macam oven. Dia adalah macam oven. So, jawapannya adalah autoclave. Antiseptik ni kita guna kat bila? Antiseptik ni adalah cara nak bunuh mikroorganisma kat mana? Kat kulit. Kat kulit. Yes, very good. Letak kat kulit. Ni ubat kuning. Letak kat kulit. Ni contohnya adalah ubat kuning. Okay, disinfektan. Bukan. Disinfektan. Dekat tempat bukan, benda bukan hidup. Yes, benda bukan hidup. Contohnya lantai. Benda bukan hidup. Garam tak ada kaitan. Okay, ni tadi siapa? Radhi yang paling soleha.
Cuka ditambah ke dalam sebuah buahan di dalam botol untuk membuat jeruk. Apakah faktor-faktor yang membantu buah-buahan tu tahan lama? Cuka ni sebenarnya kita merujuk kepada apa? Cuka ni dia merujuk kepada apa? So Radi pilih yang paling solehah. Radi. Zak. Zak. Okay. Zak. Dia memang Zak ni glamour. Dia mesti kena panggil juga. Okay. Mana satu? Nilai pH. Sekali Zak. Ya, jawapannya adalah nilai pH. Okay, Zak simpan dulu dalam hati tau. Mikroorganisma yang manakah yang dapat menjalankan proses fotosintesis? So kita teka dulu. Yang ini adalah mikroorganisma jenis apa? Kelas mana? Ini adalah protozoa. Jenisnya adalah amoeba. Paramecium. Okey, yang ini adalah virus. Okey, yang ini adalah alga. Yang ini adalah fungi. Bukan muka. Jenisnya adalah kulat. Kulit. Jenis muko. Betul lah. Nama kelas dia macam ni tau. Nama dia punya mikroorganisma jenis apa adalah fungi. Nama dia apa? Nama dia adalah muko. Maksudnya pengkelasan mikroorganisma. Okey, mikroorganisma yang kita belajar pengkelasannya ada 5. Kita ada bakteria. Kita ada virus. Lepas tu kita ada alga. Kita ada fungi. And then kita ada protozoa. Kalau bawah fungi ni ada 2 jenis. Satu adalah yeast tu unisel, satu adalah muco. Yang dalam D tu itu adalah muco. Kalau protozoa kita ada cousin yang nama dia adalah paramecium. Satu lagi adalah amoeba. Okay, Zak, pilih yang paling santun. Saya nak kena bawa lah botol tu. Pilih yang paling bersopan santun. Bekat. Untuk jawab soalan nombor 7, Zak. Apakah yang paling bersopan santun? AB. So, AB, jawapan nombor 7 ni. Apakah jawapan nombor 7? B. Ya, jawapannya adalah B. Dia adalah alga. Kenapa dia boleh berfotosintesis, AB? Kenapa dia boleh berfotosintesis? Sebab alga. Sebab alga ada apa? Alga? Ada K, B. Sebab alga. Ada. Ya, dia start huruf. Pandai dah dia sekarang. Dia start huruf K. Cepat, B. K. Lepas tu L. Chloroplast. K-L-O. Ya, chloroplast. Okay, now. Soalan nombor 8. Ini senang. Mikroorganisma manakah yang menyebabkan adunan roti naik? Awak pilih yang pandai masak. Siapakah antara kawan awak yang awak rasa pandai masak? Saya pernah rasa nasi goreng dia, cikgu. Kita orang berebut, cikgu. Okay, now. Serius lah. Kena bawa pergi sekolah ni. So, mana satukah yang menyebabkan adunan roti tu menyebabkan adunan roti naik? Mana satu? Yes. Woi, mana satu? Yes, cikgu. Ya, jawapannya adalah yes. Uyut. Pandai pun, yes. Okay, now soalan nombor 9 ni. Nanti dulu tau, simpan dalam hati. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan bakteria. Ni saja tau nak bela bakteria. Kalau kita kat rumah bela bakteria ni, awak kena marah dengan mak awak ni. Mau kena ketuk dengan mak awak. Okay, now. So, dalam eksperimen ini, dia pakai satu ni dia letak, ni satu tempat gelap. Dark, gelap. Yang ni tak gelap. So, dalam eksperimen ni, dua-dua dia letak adalah bubur nutrien. Dia letak bakteria. Apakah faktor-faktor yang dikaji? Okey, faktor-faktor yang dikaji dekat sini apakah dia? Okey, yang ini awak pilih yang paling rajin kemas rumah. Nisa. Okey, awak dah? Nisa. So, Nisa. Okey, apakah yang dikaji dalam gambar Rajah 9 ni? Cahaya.
yang dikatakan. Ya. Mengenai cara. Okey. Soalan kedua lah. Okey. Antara mikroorganisma yang berikut yang manakah hanya tumbuh dan biak dalam sel hidup. Kalau kat luar dia mati. Ataupun dia dalam keadaan spora. So apakah nama mikroorganisma perlukan perumah untuk dia hidup? Okey. So ini kita nak pilih mana? Kita nak pilih yang awak rasa rajin pergi masjid. Sebelum PKP ya. Rajin pergi masjid. Awak rasa siapalah awak rasa rajin pergi masjid? Arif. Nisa. Arif cikgu. Arif. Ya. Okay. Arif, are you there? Hari ni Haris tak masuk lah Haris. So, mana satu kah Okay, jawapan nombor 10. Apa je kah jawapan nombor 10? Clue cikgu. Clue, okay. Ni yang paling famous sekarang. Zaman sekarang ni mikroorganisma apa yang paling famous sekarang? Virus lah. Saya bagi huruf belakang lah. Kan tu kalau saya bagi terus ni tau. Dia belakang dia ada huruf S. InsyaAllah. Oh sama juga. Saya dah cakap virus cikgu. Yes, jawapannya adalah virus. Okay, last kali ni penghargaan. Kita penghargaan. Yang paling special. Okay, apakah fungi ni dia boleh menghasilkan satu bahan namanya penicillin. So, penicillin ni sebenarnya apa? Okay, yang ini awak bagi yang awak rasa paling mesra alam dalam kelas tu. Paling meriah. Kalau tak ada dia, sunyi je kelas awak. Soalan nombor 11. Acap cikgu, acap. Acap cikgu. Acap. Oh my god, acap. Acap. Aduh. Saya panggil dia hasilkan penicillin. Penicillin sejenis apa? Maksudnya kalau tak ada awak sunyi kelas, my god, nasib baik awak masuk kelas UiTM kan. Kalau tak lagilah sunyi kelas tu kan. Salah orang tu. So, penicillin ni, fungi menghasilkan penicillin. Penicillin sejenis apa? Sekejap Nak kata semua apa? Mula huruf A, semua start huruf A. Ini yang Pakcik Alexander Fleming tu. Sekejap. Cap anti. Jawapannya anti. Pakcik Ada Alexander. apa benda ni semuanya anti. Oh ya. Gila aku relevan sikit. Sekejap tak ada nak tolong ke? Nak buka cek 3 minit. Ada bio tak? Ada bio. Wait, Oh, ada bio. sekejap. Buku teks Anti. kan? Saya buka buku teks saya ni. Dia ada. Okey. Lepas tu dia Apa ni? Apa? yang awak kena makan demam lama doktor kata habiskan tu. Antibiotik. Kita macam mari teka. Yes. Saya tak tahu lah. Awak tak pernah makan antibiotik ke? Bukan, saya tak tahu jawapan dia pun. Acap. Saya nak Kenapa? tanya awak ada buku teks tak dekat awak? Ada depan saja, betul-betul depan. Ada buku teks tak kat sebelah awak sekarang? Okey. Ada. Buku SPS? Ada. Oh, bagus. Okey. Right. Ada. Thank you. Now, soalan seterusnya adalah tau sebelum masuk tajuk baru. Jadual satu menunjukkan keputusan satu eksperimen mengkaji pH untuk pertumbuhan bakteria. Sekarang awak bayangkan awak bakteria. Korang ni semua bakteria. Kalaulah korang nak hidup, korang suka pH yang mana satu? pH 7 ke, asid ke atau mana satu pH yang awak rasa sesuai untuk pertumbuhan bakteria? Mana satu sesuai untuk pertumbuhan bakteria? Awak nak bela bakteria ni? pH 7. So kalau bubur nutrien tu asalnya adalah jernih. Macam mana awak nak tahu tiba-tiba bubur tu dah ada bakteria? Dia akan ada perubahan warna tak? Dia akan berlakunya perubahan tak? Daripada warna jernih, dia akan berubah. Dia boleh berubahkah atau dia kekal jernih? Berubah cikgu. Berubah. So senang kata macam ni, mikroorganisma, apapun mikroorganisma dia akan menyebabkan berlakunya perubahan. Contoh macam makanan basi.
Makanan basi adalah disebabkan oleh pertumbuhan bakteria. So kalau kita Cikgu lag. kat sini memang kita saja nak bagi makanan tu cepat rosak. Senang kata kita saja je nak bagi bubur tu cepat rosak. Okay, so kalau kat rumah nanti awak boleh buat sebenarnya benda ni. Okay, so apa yang awak tengok kat sini dia akan jadi mana satu? Dia akan menjadi keruh ke atau kurang keruh? Kalau untuk 7 ni. Dia jadi sangat keruh ke atau kurang keruh? Sangat keruh. Sangat Keruh. keruh. Dia akan jadi sangat keruh. Yang ini mana akali. Contohnya korang buat cili jeruk. Cili jeruk kan pakai pH acid kan. So bila pH acid, cili tu tahan lama. Kenapa tahan lama? Sebab kita letak dia dekat dalam satu pH yang ekstrim. Okay. So dekat sini kita kata, okay, kita kata dekat sini akan jadi kurang keruh. Kurang keruh. Yang ini akan jadi juga kurang keruh. Okey. Wow, Dafa. Hai Dafa. Kuzami mana? Tidak tahu. Okay, now. Okay, so dekat sini. Ni dah bagi jawapan keruh. Okay, apakah pun boleh ubah dimanipulasi? Apakah pun boleh ubah bergerak balas? Apakah itu? Okay. Belum faham manipulasi. Apakah yang dimasukkan sebagai manipulasi? Apakah yang kita faham mengenai manipulasi? Apakah itu manipulasi? Apakah itu manipulasi? Apakah yang awak faham pasal boleh ubah manipulasi? Korang ada lagi tak ni? Korang rasa macam? Ada. Ada, tapi cikgu lag. Okay. So, Nilai pH. Oh, saya lag. Oh, okay. Kejap. Kalau saya lag, kejap saya tukar Tapi dah dia tak dah. punya ni, internet jap. Kejap Dah tak? Okay. Alright. So, awak rasa apakah boleh ubah Sangkut-sangkut, dimanipulasi? Okay, kejap. Saya tukar line. Dah habis cikgu kelas? Belum, jangan. Belum belum Ipan ni kadang aku sepuk. Jangan. Belum. Nervous pula saya. Okay, jom kita semua beramai-ramai live sekejap. Okay, saya tukar line je. Serius Sebab saya pakai Unify tapi masa saya... Jom. Bukanlah. Oh tak Janganlah. Nah, apakah yang dimasukkan manipulasi? Apakah itu pun boleh ubah dimanipulasi? Manipulasi. Apakah itu pun boleh ubah apakah itu pun boleh ubah dimanipulasi? Nilai pH. Ya, nilai pH yang ubah-ubah. Ini adalah PM. Apakah pun boleh ubah bergerak balas? Apakah bergerak balas? Bergerak balas adalah hasil eksperimen. Apakah yang bergerak balas? Kekeruhan bubur nutrien. Nutrien. Yes. Kekeruhan bubur nutrien. Kejap. Sorry. Saya tengah balas ada mesej. Diam. Jahatlah. Okay, nilai pH. Okay, yang ini adalah kekeruhan. Diam. Bubur nutrien. Okay, apakah itu hipotesis? Hipotesis ni dia ada kaitan dengan PM, dia ada kaitan dengan PB dan dia ada dengan hubungan. So macam mana awak nak buat hipotesis? Macam mana korang nak buat hipotesis? Yang tu ego, yang semakin ke? Yang semakin. Tak semakin pilih satu paling hebat. Ya, kita buat ayat. Okay. Okay, yang lain?
Yang jika maka je Ego. Okay, macam ni. Jika maka je. Kalau lah kau yes, very good. Jika boleh? Yes, jika maka sesuai. Jika? Kenapa Nik seorang yang semangat nak jawab? Tak tahu. Jika nilai pH? Jika nilai pH kurang daripada 7, maka kekeruhan bubur nutrien adalah keruh. Kurang keruh. Yes, very good. Okay, yang ni boleh gunakan. Okay, so buat dia macam ni. Jika nilai pH adalah kurang, pH kurang Cikgu buat dua. daripada 7, macam mana? Maka bubur nutrien kekeruhan bubur nutrien kurang keruh. Macam itulah. Maka bubur nutrien kurang keruh. Dafa dengan Afkar faham tak ni? Dafa dengan Afkar faham tak kita orang tengah bincang pasal macam mana nak jawab soalan ni? Dafa dengan Afkar faham tak? Faham? Tu Afkar, Zid? Saya tahu cikgu. Tahu. Last belajar bila ni? Ini belajar kat sekolah dulu belajar juga kan ni? Ada belajar tak? Belajar. Dafa ada belajar dekat sekolah? Lupa lah cikgu. Okey, lupa tapi boleh faham? Dafa cuba buat satu hipotesis dia, Dafa. Saya belum masuk cikgu. Tak apalah, nasib baik. Dia nasib baik korang. Saya tak nampak. Okey, alright, tak apa. So, kalau lah apa-apa kat sini, okey, awak nak cari dia punya PM dia adalah, hipotesis dia adalah mesti ada PM, mesti ada PB dan juga ada hubungan. So, dekat sini, kenapa kita terima Nick punya? Sebab nilai pH ni yang kurang daripada 7, ini adalah dia punya PM. Ini, alright, keruh ni, bubur nutrien ni, ini adalah kita panggil dia sebagai PB. Kurang keruh ni mewakili sebagai dia punya hubungan. So, itu yang kita panggil dia. Now, definisi secara operasi. Definisi secara operasi adalah macam ni tau. Definisi secara operasi. Nyatakan pertumbuhan bakteria. Salin balik. Pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria adalah proses ke bahan. Pertumbuhan itself tu proses ke bahan? Kalau pertumbuhan tu adalah satu proses ke bahan? Proses pula. Proses. Adalah proses. So yang ini tinggal letak je proses pada muka. Yang menyebabkan ini adalah ayat standard dia tahu yang menyebabkan awak tengok daripada result, awak tengok daripada dia punya PB dia. Mana satu PB yang untuk pertumbuhan bakteria? Mana satu yang ada pertumbuhan bakteria? Neutral, acid atau alkali? Neutral. Yes, neutral. So awak nampak apa dengan bubur nutrien tu? Sangat keruh atau kurang keruh? Sangat keruh. Yes, menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh. Alright. So yang ni sebenarnya korang boleh buat kat rumah. Eksperimen ni sebenarnya korang buat kat rumah. Satu korang masak bubur, satu awak letak cuka. Alkali ni awak letak apa? Sabun kot alkali. Satu lagi awak letakkan air biasa je. Mana satu yang akan ada pertumbuhan bakteria. Tapi saya rasa kalau awak masak bubur, tiba-tiba awak buat macam ni, mahu kena marah dengan mak awak kan, kata membazir. Awak masak bubur, satu tu awak letak air biasa, satu tu dah bubur tu dah masak, awak letak cuka, satu lagi katakanlah awak letak sabun. Katakanlah sabun sebab sabun adalah alkali. So awak tengok antara tiga-tiga jenis ni, manakah satu yang akan menyebabkan pertumbuhan bakteria. Okay. So itulah dia punya eksperimen. Tapi kita tak buatlah dekat rumah, nanti saya takut mak awak marah. Okay, so kesimpulannya tajuk mikroorganisma ni, kita ada berapa kelas mikroorganisma? Berapa kelas mikroorganisma yang kita dah belajar? 5. 5. Apa dia? Virus. Lagi? Alga. Lagi? Protozoa. Protozoa. Bakteria. Dan satu lagi? Yes, bakteria. So bagi saya contoh-contoh mikroorganisma ni ada buruk dan baik.
Okey, kalaulah mikroorganisma tu yang menyebabkan penyakit, apakah nama mikroorganisma yang menyebabkan penyakit? Kita kenali dia sebagai apa? Virus. Dia start huruf P. Kalaulah dia boleh menyebabkan penyakit. Patogen. Yes, kita kenali dia adalah sebagai patogen. So senang kata yang kita belajar yang ini, patogen. So bakteria ada banyak jenis, kita ada fungi, protozoa, alga, virus, bakteria dengan virus. Lepas tu kalau mikroorganisma yang bahaya menyebabkan penyakit, kita kenali dia adalah sebagai patogen. Kalaulah ada organisma yang boleh bawa patogen tu, apakah nama organisma yang boleh bawa patogen? Nyamuk. Nyamuk tu adalah contoh. Nyamuk dan lalat adalah contoh. Kita panggil nyamuk dengan lalat tu sebagai apa? Sebab dia bawa kita kenali sebagai apa? Vektor. Vektor. Hari-hari, are you there? Hadir dah tidur ke? Dengar cikgu, dengar. Dengar. Okay. Alright. So, teknik aseptik. Sebenarnya teknik aseptik ni adalah teknik untuk buat apa sebenarnya? Aseptik ni adalah teknik buat apa dia? Dia buat apa dekat mikroorganisma tu kalau kita cakap teknik aseptik ni? Teknik ni buat apa dekat mikroorganisma ni? Membunuh. Yes, aseptik ni adalah satu kaedah nak membunuh. Membunuh mikroorganisma. Organisma. So dia membunuh mikroorganisma. So cara nak membunuh ada banyak jenis, pensterilan, pendidihan, penggunaan disinfektan, antiseptik dan juga sinaran. Antara tadi kita ada belajar 1, 2, 3, 4, 5. Mana satukah yang boleh membunuh spora? Antara kaedah 5 kaedah ni, manakah satu yang membunuh spora? Manakah satu yang boleh bunuh spora? Dia pakai suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi. Pendidihan. Pensterilan. Dalam pensterilan. Dalam pensterilan ni, sebenarnya pensterilan ni yang dipakai autoclave. Ingat tak yang ada autoclave? Lepas tu dekat sini yang ada sabun. Ada sabun, ada sinar. Lepas tu dia ada pakai penapis elektron tu kat sini. Elektron. Satu lagi dia pakai apa penapis elektron. Sabun sinaran ultraungu. Dengan periuk autoclave ni dengan periuk tekanan tinggi. Pressure cooker. Alright, so kita nak masuk bab baru. Boleh ke? Zak, bila nak nyanyi lagu birthday? Dah practice ke? Nanti keluar cikgu. Suara Zak sedap. Cikgu. Cikgu cuba dengar. Korang sedap practice. Korang betul ke semalam practice? Serius tak? Saya ingat aja cikgu masuk kelas muka dah apa dah. Tak lah. Nanti habis kelas nanti mesti Hadif tak sabar nak dengar. Kan Hadif? Hadif dah ready kan Hadif? Tak payah. Mesti Hadif Hadif rasa terharu. Ya Allah 2 hari macam 2 malam 2 hari orang celebrate birthday dia. Saya celebrate 7 hari 7 malam cikgu. My God. Sudahlah kau. Okay, tak saya nak dengar. Okay, now. Okay, sebelum tu nak masuk ni. Okay, saya nak buat video ni macam ni sebenarnya. Yang video yang saya buat tu, saya ada buat video tu sikit je dari saya buat TikTok tu. Itu pendek. Tapi sebenarnya saya bagi awak banyak platform. Saya bagi awak banyak kemudahan. Awak boleh bagi video kat saya ataupun awak up dekat TikTok ke, awak up dekat YouTube ke, awak just bagi link tu kat saya and then saya boleh tengok. Okay, dia banyak jenis. Now, caranya mudah. Kalaulah awak just snap begini, snap macam ni makanan awak gizi seimbang dan awak just tulis kat situ nama awak, lepas tu awak tulis dalam pinggan awak tu macam ni. Ini katakanlah nanti tengah hari, korang makan tengah hari. Korang snap makanan korang macam ni. Snap. So ini adalah pinggan sihat. Siapa punya? Katakanlah ni Irfan punya. Lepas tu Nik tulis lah kat situ apa yang dia letak. Dia letak kat situ buah-buahan, separuh tu buah-buahan dengan sayur-sayuran. Separuh tu Nik letak dengan sumber protein. Separuh lagi dengan sumber karbohidrat. Lepas tu letak je lah nama kat sini adalah pinggan sihat. Pinggan sihat. Nik Irfan. Katalah macam tu. Nik Irfan. So kalau awak bagi saya just snap gambar yang dah lengkap macam ni, saya terus bagi awak TP 4.
Sebabnya kenapa saya bagi awak TP4? Sebab kita nak bayangkan awak dah cuba banner makanan tu. Awak dah present makanan tu. Tapi macam mana awak nak dapat TP5 atau TP6? Awak kena buat pembentangan. So kalau awak bagi gambar just macam ni kat saya, kita consider ini adalah sebagai TP4. Sebab dia tak melibatkan pembentangan. Tetapi kalau awak boleh explain. Katakanlah awak explain ni je. Sepatutnya daripada sini. Tapi saya bagi awak, saya tak nak banyak-banyak. Awak just cerita pasal ini je. A ni je. Dalam video tu A je. Iaitu adalah gizi seimbang dan juga pinggan sihat. Itu je. Awak tak payah cerita faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Awak tak payah cerita keperluan tenaga individu berlainan. Tak payah. Awak cerita yang huruf A ni je. Apakah yang dimasukkan sebagai gizi seimbang? Gizi seimbang ni ialah pemakanan yang mengandungi 7 kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Lepas tu pinggan sihat. Kenapa kita kata pinggan sihat tu bagus? Pinggan sihat tu bagus. Okey, ini adalah pinggan sihat. Apa yang ada kat pinggan sihat? Tadi saya dah cakap. Suku adalah protein, suku adalah karbohidrat, suku lagi adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Apakah kepentingan pinggan sihat? Kepentingan pinggan sihat, saya dah ada cakap hari tu. Sebab dalam satu pinggan makanan, dalam satu pinggan tu dah ada makanan yang seimbang. Awak tak payah kira kalori. Ataupun satu lagi, apakah itu kebaikan pinggan sihat adalah untuk mengelakkan kita daripada makan yang berlebihan. Contohnya karbohidrat. Kalau awak makan nasi karbohidrat berlebihan, apakah kesan awak makan karbohidrat berlebihan dalam jangka masa yang panjang? Apakah kesan? Apakah kesan kalau awak makan karbohidrat terlampau banyak dalam jangka masa yang panjang? Yes, dia akan jadi terlebih berat. Yes. Okay, satu lagi kalau lah karbohidrat jenis manis, awak suka makan benda yang bergula, awak boleh kena sakit apa? Awak boleh kena sakit apa? Yes, awak boleh kena penyakit diabetes. So, kita nak cakap pinggan sihat ni, nama pinggan sihat ni adalah suku-suku separuh. Kebaikannya kita dapat dalam satu pinggan tu hidangan yang seimbang. Dan satu lagi kebaikannya kita nak bayangkan dia adalah senang nak ingat. So awak dengar lagi tak suara saya? Tiba-tiba internet hilang ni. Guys, korang dengar suara? Dengar? Okay, jap. Internet tak cantik sikit lah. Internet rumah saya tiba-tiba disconnected. Yes. Saya tak nampak you guys dekat dalam ni. Saya tak nampak dekat dalam laptop. So dia automatically disconnected. Sekejap tak cantik lah. Bos saya wifi tapi masalahnya wifi dia memilih. Maksud saya wifi saya ni pun kalau saya duduk kat bilik belakang dia tak kuat. Dia kena kat bawah. Sekejap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekejap cancel. One more time. Okay. Aduh. Tak sabar saya nak jumpa korang face to face macam ni. Quite tension juga saya. Sekejap disconnected. Okay, tak apa. Awak dengar suara saya sampai sini je. Okay, now. So, faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. So, yang ini awak nampak tak dalam skrin saya ni? Korang boleh nampak skrin saya tak? Nampak. Alright, okay. So, kalau lah awak nampak di sini, you guys yang boleh nampak di sini, kita nak nampak kat sini, awak dah belajar tak ni keperluan kalori? Antara lelaki dengan perempuan, mana satu makan lebih banyak? Antara lelaki dengan perempuan, mana satu makan lebih banyak? Kenapa lelaki makan lebih banyak? Kenapa lelaki makan lebih banyak? Sebab tenaga lelaki lebih kuat. Yes, sebab satu adalah lelaki adalah lebih aktif dan lelaki mempunyai saiz badan yang besar. Dan satu lagi, lelaki mempunyai metabolisme yang tinggi. Maksud metabolisme yang tinggi, lelaki ni kalau dia makan, dia cepat tukar makanan tu menjadi tenaga. It's very fast. Sangat laju. So sebab tu kalau awak tengok lelaki awak sikit hati, dia orang makan 2-3 pinggan, katakanlah kita tengok acap lah, bayangkanlah acap kan. Acap makan banyak pun tetap dia kurus tinggi je macam tu. Sedangkan dia makan banyak. So bila kita kata dia makan banyak begitu, kita nak kata acap ni mempunyai metabolisme yang sangat tinggi. Memang lelaki senang kata macam ni tau. Antara lelaki dengan perempuan, actually yang mudah nak diet sebenarnya adalah lelaki. Sebab satu, lelaki ada metabolisme yang sangat tinggi berbanding perempuan. Kita perempuan, kita struggle sikit nak kurus disebabkan metabolisme kita adalah rendah sikit berbanding lelaki. Sebab tu lelaki memerlukan kalori tinggi. Apa yang dimaksudkan sebagai kalori? Kalori ni maksudnya dia boleh makan lebih banyak. So lelaki boleh makan lebih banyak disebabkan lelaki saiz badannya lebih besar
dia lebih aktif dan metabolismenya lebih tinggi. Dan satu lagi, lelaki lebih kuat. So basically, kalaulah perempuan kita ni lemah, kita memang insan yang lemah. Kaum yang lemah adalah disebabkan memang fizikalnya Tuhan jadikan kita adalah kurang sikit daripada tenaga tu adalah kurang berbanding perempuan. Macam saya pernah cakap, jangan cari pasal dengan lelaki yang jadi perempuan, transseksual. Kenapa saya cakap jangan cari pasal dengan lelaki yang jadi perempuan transseksual tu? Ingat tak? Asal saya kata jangan cari pasal. Sebab dia ada Asal tenaga lelaki. Yes, kalau dia tumbuk awak, dia akan dia punya tenaga tetap tenaga lelaki tau. Dan satu lagi, saya kurang setuju kalau lah yang transseksual main bola jaring dengan awak. Actually, kalau dia main bola jaring, memang dilahirkan lumrahnya, fitrahnya sebenarnya dia ada tenaga lelaki. So Melambung dia. Ya ke? Dia senang kata, ya ke? Lambung lah cikgu. Kuat sangat. Melambung. Betul lah melambung. Awak pernah ke main dengan transseksual? Pernah cikgu, banyak kali. Serius lah? Itu main untuk apa? For fun je lah. Itu main for fun lah. Main game lah. Game lah. Pertandingan. Kenapa main dengan transseksual? Sebab diorang pondan cikgu. Ya, luaran diorang lembut cikgu. Bapuk. Habis tu main garau untuk cikgu. apa? Tak, main untuk event apa tu sebenarnya? Game. Ibn bapuk. Main untuk event apa? Game. Tournament, open tournament ke maksud saya? Open Ha. tournament ke? Oh. I see. Faham. Okay, so tapi korang boleh faham tak? Sebab tu dia akan makan lebih banyak sebab nilai kalori dia tinggi. Kalau dia nak kurus pun senang sebab metabolisme dia memang tinggi. Okay, kita nak cerita ni. Siapakah dalam kelas awak yang sebelah ni badan besar? Siapakah yang badan kecil? Dalam kelas awak yang badan besar, mana satukah yang badan kecil? Teka. Kita bagi satu contoh. Saya dengan Nick lah. Nick, boleh tak Nick? Ke dengan Zak? Nick dengan tak sesuai. Nick dengan Zak tak sesuai sebab Nick adalah lelaki, Zak perempuan, so kita tak sesuai. Okey, tak nak lah nanti. Okey. Yang kita ambil ni lah, lelaki dia kurang sikit sensitif pasal saiz badan ni kan. So kita ambil siapa? Kan kita ambil Nick. Aziz Orang lagi Supari. kita ambil Tapi Aziz Supari tak. ya itulah. Kita ambil Radi lah, Radi. So satu ni Radi. Satu tu adalah ini katakanlah ini Radi. Yang ini ni yang kacak sikit ni, ini katakanlah Nick. So awak tengok antara Nick dengan Radi mana satu makan banyak? Mana satu keperluan kalori tu tinggi? Keperluan kalori tu maksudnya makan banyak. Mana satu yang makan banyak? Radi. Nick, now, Nick. In your defense Nick, awak layak makan banyak Nick. Kenapa? Lepas ni kalau ada orang cakap, patutlah kau ni badan besar, kau makan banyak. Tak, memang dia deserve. Memang orang badan besar. Ya ke? Dah tak comel lah. Now. So kita nak bayangkan, jangan saya ni kadang-kadang pembaris sikit. Now, so awak nak bayangkan kalau orang tu badan dia besar, awak nak bayangkan Hilux dengan kancil. Mana satu perlukan minyak yang banyak nak bagi full tank? Of course lah Hilux kan? So sama juga dalam kes ni. Katakanlah antara Nick dengan Radi, of course lah Nick akan makan banyak kerana Nick ni dia mempunyai bilangan selnya banyak. Dan satu lagi jisim badannya adalah lebih tinggi. Maksudnya berat tu adalah lebih. So biasanya kadar metabolismenya adalah lebih tinggi. So biasanya yang saiz badan dia besar tu dia memang makan lebih banyak. Okay, antara umur, katakanlah ini warga tua dengan kanak-kanak, nenek dengan kanak-kanak. Mana satukah yang makan lebih banyak? Kanak-kanak. Yes, kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak makan lebih banyak? Selera. Sebab, okay, very good. Sebab dia selera. Selain daripada tu, kenapa wajib kanak-kanak makan lebih banyak? Tenaga yang banyak. Yeah, dia perlukan tenaga aktif. Yes, very good. Satu adalah faktor paling utama sebab dia nak membesar. Katakanlah antara awak dengan saya dah tak boleh makan banyak sama macam awak. Kalau saya masa zaman awak, masa umur-umur macam awak, saya makan 1 jam sekali, saya tak ada hal. Saya boleh makan je, tengah malam semua saya relax je saya makan. Tetap badan saya 39, 37. Nak cecah 40 tu macam menitik air mata saya. Memang susah. So katakanlah dah umur saya dah sekarang, dah anak 3 ni,
Berat saya dah 45. So 45 ni saya dah tak boleh dah sampai berat saya dulu 39, 40. Which is saya pun tak nak. Masa tu saya rasa macam tak rangka bergerak je kan. Kalau kena tiup angin tu saya rasa macam melayang je. So kenapa saya tak boleh makan banyak sama macam dulu? Sebab tenaga saya hanya menggantikan tisu yang rosak. Saya dah tak boleh tinggi. Saya dah tak boleh, maksudnya saya dah tak boleh tinggi dah. Okay. So saya dah matang. Saya dah mature. Inilah tahap saya. So saya tak boleh lagi tinggi. Okay. Sebab tu kalau orang accident, kalaulah korang accident, korang cepat baik tau. Korang tak ada rasa apa. Tapi kalaulah umur korang dah macam saya, nak baik daripada accident tu lambat sikit. So senang kata, biasanya kanak-kanak macam korang, remaja macam korang, metabolisme adalah sangat tinggi. Okay, nak? Wow, ni. Okay, ni siapa ni? Siapa yang rasa tough yang suka boleh kerja buruh ni? Yang memerlukan tenaga banyak. Kita bayangkan buruh ni siapa? Saya. Hadif. Hadif, wow. Ni Hadif. Hadif dia boleh buat kerja. Bayangkan kalau Hadif angkat. Masih lagi duk berharap nak tengok Hadif angkat host saya. Sampai sekarang tak dapat. Nak tengok Acap ke kan? Haziq ke kan? Mana larat je. Hey, larat lah. Berat sangat ke? Separuh jalan je cikgu saya boleh. Satu boleh lah, dua tak boleh. Mana ada berat sangat? Tengok. Zak cakap tak berat sangat. Caca yang kuat. Aku nak angkat tau. Macam Syazah boleh angkat. Satu boleh, dua sekali tak boleh. Oh, satu lah. Dia kena angkat 2 sekali cikgu. Oh, kena angkat kanan kiri ke? Lepas tu dia kena angkat kat bahu. Kalau bimbit boleh lah. Oh, takutnya. Okey. Tapi itulah, cuma boleh bermimpi saja. Tak dapatlah tengok dia orang ni kan. Kena bully. So sekarang dah tak ada camping kan. So tak boleh buat apalah. So sini Hadis. Yang sebelah sini yang macho ni pakai cermin mata ni. Ni siapa ni? Bosku. Okay, ni adalah Haris. So antara Hadis dengan Haris, mana satu yang makan lebih banyak? Hadif. Yes, Hadif makan adalah lebih banyak. Sebab kenapa Hadif makan lebih banyak? Kenapa Sebab dia Memerlukan Tenaga lebih. Yes, dia memerlukan tenaga lebih. So kesimpulannya saya nak cakap macam ni tau. Dia ada baik dan buruk awak bekerja. Saya bagi tahu ni macam ni. Kadang-kadang awak nampak orang kerja buruh ni macam seksa tau. Macam ni, kerja yang fizikal ni sangat seksa. Tapi sebenarnya kerja yang begini sebenarnya dari segi kesihatan, kesihatan yang kerja buruh ni adalah lebih bagus daripada yang kerja pejabat daripada duduk. Ni facts, ni fakta. Okay. Maybe yang buruh ni awak rasa siannya dia tak banyak dapat gaji whatsoever. Awak katalah compare dengan kerja pejabat. Tetapi Tuhan tu maha adil tau untuk saya. Okay. Kenapa saya kata dia maha adil? Even though yang ini buruh ni kerja macam ni. Tetapi dia dapat exercise tau. Bila dia dapat exercise, actually kesihatan dia, tahap kesihatan yang kerja buruh ni sebenarnya kesihatan dia adalah lebih baik. Yang kerja gaji sampai 10,000, 7,000 yang ini disebabkan dia orang terlampau busy, sometimes terlampau busy. Dia orang tak ada masa exercise. Dia orang kecil muda-muda lagi, area umur 40 dia dah ada masalah jantung. Katakanlah dia ada masalah kesihatan. Masalah kesihatan. So dekat sini mungkin dia dah ada masalah kardiovaskular. So basically kesimpulannya macam ni. Let's say one day kalaulah korang nanti kerja pejabat begini, korang kena cari masa untuk exercise. Ni tak tipu ni. Sebab adik saya kerja pejabat Sainscom, dia ambil sains komputer, umur belum 30 hari tu dia dah ada problem. Lepas tu saya kata suruh dia exercise. And then dia dah exercise, dia dah okay. So basically kalau yang begini kerja pejabat, dia mudah dapat masalah kesihatan sebab waktu dia duduk je. Tetapi yang macam ni kan, awak nampak dia macam kerja kat kampung, dia ada kerja buruh. Biasanya orang yang macam ni dia fit tau. Dia very tough. Sebab dia punya, senang kata pekerjaan dia menyebabkan dia terpaksa exercise. Dan satu lagi dia boleh makan lebih banyak. Sebab kalorinya adalah lebih banyak. Kalau orang pekerja pejabat makan sama macam dengan buruh, nanti dia boleh kena obesity. Tapi kalau orang buruh, dia relax, dia boleh makan banyak. Sebab dia memang gunakan tenaga tu balik.
So ini adalah satu benda nanti korang kena tengok tau bila korang dah kerja. Sebab 5-6 tahun lagi korang dah kerja. Maybe ada yang dah lepas SPM nanti korang kerja. Korang kena tengok korang kerja macam mana. Kalau korang kerja yang aktiviti fizikal macam ni, dia ada satu advantage korang macam exercise. Dia baik untuk korang punya jantung. Tetapi kalau korang kerja pejabat begini, nampak macam glamour, nampak macam best. Tapi awak kena cari jalan macam mana untuk exercise. Ini adalah satu fakta yang korang kena fikir kan. Kalau macam saya nasib baik, saya cikgu. Saya banyak gerak. Sebab tu kalau lah awak perasan, kalau saya dekat sekolah, saya suka lagi pakai sport shoe ataupun kasut yang kasut macam sneakers. Sebab kenapa? Sebab actually sebenarnya saya menipu sikit. Sebenarnya saya nak, masa saya di sekolah, saya nak kira step. Especially saya nak cuba kejar dapat 5,000 step satu hari. Sebenarnya macam tu lah. Sebab tu saya kadang-kadang saya tak suka pakai heel. Sebab bila saya pakai heel, saya tak boleh jalan jauh sangat lah. Nanti saya akan bagi pressure dekat saya punya kaki. So basically begitu. Okay. Now, so lepas ni korang figure out lah kalau korang kerja macam mana. So kena cari masa untuk exercise. Okay, now. Kenapakah orang yang terbaring macam ni sakit dia tak perlukan banyak kalori tinggi? Makanan berkalori tinggi. Kenapa? Sebab dia tak Contoh. bergerak. Sebab dia tak bergerak. Yes. Yeah, very good. Okay, saya tambah sikit. Makanan berkalori tinggi. Contoh makanan berkalori tinggi adalah makanan yang berlemak tau. Berlemak ni adalah makanan yang berkalori tinggi. Berlemak. Tetapi katakanlah dia orang kesihatan macam ni, dia tak boleh makanan berkalori tinggi. Tetapi kalau suggestion awak, kalau dia accident, makanan jenis apa yang sesuai untuk dia orang ni? Makanan jenis apa yang sesuai untuk dia orang ni? Kalau yang macam ni. Kalau lah korang lepas accident, pernah tak sampai accident? Saya rasa Hadif pun pernah accident. Hadif, kalau lepas accident korang makan apa nak bagi cepat baik? Tak makan apa ya aku? Tak makan apa? Saya pun tak tahu makan apa tapi sebab So, banyak makan kena je lah. pantang kan. Banyak kena pantang. Tapi dia banyak bagi Tak makan tahu. apa? Tak tahu. Ada tak bagi makan ikan ke? Ikan ada ikan. Ikan ada buah. Okay. Right. So kalau lah orang tengah luka sebenarnya korang kena makan banyak high protein. Contoh protein saya tambah. Contoh protein adalah ikan. Sebenarnya korang boleh makan ayam tau. Korang boleh makan telur. Tapi yang ni semua orang tak bagi. Sebab dia kata nanti takut gatal. Tapi kalau untuk saya sebenarnya ikan tak ada masalah. Ayam tak ada masalah. Apa dia? Tapi cikgu telur tu betul ke boleh buat nanah je? Tak. Tak. Sebenarnya tak. Tapi Ya ke, sebabnya yes. Tapi sebabnya dia dah turun-temurun punya ni tau. Turun-temurun kita punya makcik daripada nenek kita, mak kita duk cakap macam tu. Mindset. Yes, very good mindset. Tapi kita hormat tau orang tua. Jangan arguekan dia. Maksud saya itu dah memang dia percaya macam tu. So awak just relax je. Jangan gaduh dengan orang tua. Maksud saya itu cara dia. So don't fight. So kalau dia tak bagi. Tapi awak generasi baru, awak tahu benda ni. Macam saya dah nasib baik mak saya jenis yang, sebab mak saya dia kerja kat hospital, mak saya kerani kat hospital. Dia cakap doktor bagi makan ikan, bagi makan telur. So doktor tu dah belajar tinggi, dia ada dietitian. Takkanlah dia nak bagi kita teruk. So basically sebenarnya kalau lah saya dah belajar, sebenarnya protein, korang makan ikan, korang makan ayam, korang makan telur ni tak salah. Tapi kalau korang takut, cadangan saya, kalau korang takut telur, korang makan sikit. Kalau after berapa hari tu awak rasa macam gatal, you stop. Kalau mak saya punya style gitu je. Sebab ada certain ikan pun, dia ada banyak high mercury tau. Saya tak sure ikan apa yang banyak high mercury. Mercury tu tinggi. So memang betul tau, ada ikan tu yang kita tak boleh makan sebab dia kandungan mercury dia tinggi. Tapi saya tak ingat. Tapi ikan ni bagus lah. Ikan putih kot. Dia kata selalu biasanya ikan yang putih bagus kot. Saya tak ingat lah ikan siakap ke. Tak ingat lah, saya tak ingat ikan. Tapi sebenarnya, jenis-jenis ikan ni bagus. Macam pati haruan, bagus. Tapi untuk saya, daripada korang makan pati haruan atau pati ikan, baik korang makan ikan ke betul, ayam ke, makan ayam yang betul. Tapi sebenarnya tak salah. Masa saya pantang, saya makannya semua tu. Dan satu lagi, buah oren tu tak salah. Korang boleh makan oren. Korang boleh makan nenas. Nenas pun boleh sebenarnya. Nenas boleh. Yang tak boleh sebenarnya, yang tak elok sedikit tapai. Sebab tapai ada alkohol sikit. Tapi nenas tak masalah. Oren pun tak ada masalah sebab kandungan vitamin C nya adalah tinggi. Tapi ada macam-macam dia tak bagi kan. Kalau tak bagi,
korang ikut Oh, je. cikgu Tapi dia saya kata sesetengah orang. Yes. Tapi kalau ikut saya cadangan saya ni sebab saya duduk kampung kan, saya tahu kan, saya pantang kat kampung. Biasanya kalau orang-orang datang saya kata okey, tak makan. Tapi bila dia nak balik saya makan lah. Bukan saya tak ni, saya hormat dia orang. Saya tak nak gaduh. Maksud saya hormat pendapat dia orang. Semua orang ada boleh bagi pendapat sendiri. Faham tak maksud saya? Semua orang boleh memberi pendapat dia orang, free country. Tapi kita terima tak semestinya kita kena macam mana? Kita terima pendapat dia. Kita dengar pendapat dia tapi tak semestinya kita kena ikut. Kalau kita rasa tak betul, janganlah ikut. Itu je. Korang dengar je. Jangan gaduh. Korang dengar je. Macam orang kata, satu benda ni. Jangan minum ais. Saya minum ais. Tapi ais yang saya minum adalah ais yang saya buat kat rumah. Kalau ais dekat kantin saya susah nak minum sebab ais tu tak masak. Selalunya saya akan sakit tekak. Tapi sebenarnya ais takkan buat korang gemuk. Ais takkan buat korang sakit tulang. Ais takkan buat tulang korang cepat ruput. Tak. Ais takkan buat macam tu. Ais ni bila masuk dalam badan dia akan jadi suhu badan. Tetapi saya tak pernah gaduh dengan makcik-makcik tu. Sebab selalu masa lepas saya bersalin dulu, saya beli ais, kopi ais tau. Every pagi, every morning. Saya akan order kopi ais. Dan biasanya saya akan kena tazkirah. Nanti badan kau tak tahan lama, nanti bila umur kau dah bla bla bla, nanti kau kena sakit semua macam tu. Tapi saya dengar je lah, saya dengar. Tapi sebab saya ajar bio. Saya ajar biologi. Saya tahu satu konsep namanya homeostasis. Apa-apa je yang korang makan, bila masuk dalam badan, dia ikut suhu badan kita. Itu, tapi saya tak adalah cakap dengan makcik gitu. Makcik, kalau makcik minum ais ke apa? Bayangkan kalau saya cakap macam tu. Tak ke makcik tu cakap, ya Allah, poyonya Cikgu Mariana. Jadi pergaduhan cikgu. Faham tak? Can you understand? So basically, tak perlu nak argue dengan orang yang rasa pendapat dia betul. Tapi kalau ada orang tanya saya, normally dia akan tanya saya. Dia tanya, macam mana kau boleh kurus? Kau kurus kau buat apa? Lepas tu saya akan cakap lah, okey kalau kurus, dia cakap, kau minum ais ni tak gemuk ke? Saya cakap tak ada. Lepas tu saya baru terang. Kalau orang tu tanya baik-baik, dia tanya pasal ais tu, saya akan terang lah baik-baik. Saya kata ais sebenarnya tak salah. Ais ni sebenarnya kalau masuk dalam badan, dia tetap jadi suhu badan kita. Kita panggil satu konsep tu homeostasis. Ais tak salah. So you guys minum ais, dia tak akan menyebabkan tulang rasa sakit. No. Tapi apakah yang menyebabkan orang sentiasa berangin? Ada orang tu cakap, kau tak boleh makan nangka ni, nanti kau kena angin. Macam orang kata sendawa tu kan. Nah, tak kalau orang yang jenis cepat sendawa atau badan dia banyak angin, antara satu faktornya adalah disebabkan dia kurang exercise. Yang ni saya betul, ni facts, ni betul. Kalau korang rasa badan korang lemau, korang rasa makan apa-apa cepat berangin adalah disebabkan makanan tu lambat dicernakan oleh badan. Maksudnya metabolisme dalam badan awak lemah. So, salah satu cara korang nak kurangkan angin adalah korang kena bersenam. Tapi saya ada certain makanan saya berangin. Contohnya adalah makanan kacang macam ubi, yang ubi isi. Saya tak boleh makan tu. Nanti kalau saya makan, nanti kalau saya ambil air semayang ke, cepatlah terkentut. Dia cepat batal. Dia ada certain makanan sebab memang ada certain makanan yang ke kacang, dia akan hasilkan gas. So senang angin. So basically saya tak makan benda tu lah. Okay. Tapi ada certain makanan kita boleh makan. Tak adalah macam nangka boleh menyebabkan angin. Tak ada. Dia bergantung pada orang. Tapi saya bagi tahu awak. Kalau badan tu senang angin sebenarnya satu sebab adalah korang exercise. Yang ni fact. Sebabnya dulu masa PKP pertama, saya tak dapat exercise kan. Yang masih ingat tak PKP pertama masa March tu. Saya rasa otak saya jam betul. Saya tak tahu korang punya otak jam ke tak. Tak boleh keluar langsung. Tak boleh exercise. Saya tak boleh pergi jogging. So tak boleh buat aktiviti luar. Bila saya masuk sekolah balik, disebabkan saya kurang exercise, tak saya makan kentang pun saya rasa macam badan saya rasa sebu. Tapi bila saya start balik exercise, saya start balik hiking sikit-sikit, saya rasa saya makan apa-apa pun saya okey. So basically sebenarnya adalah healthy lifestyle. Korang makan sikit-sikit and then korang kena exercise. Tapi untuk saya makan tak benda manis, makan. Tapi tak adalah everyday. Tak adalah saya nak bantai kek, aiskrim tu everyday. Macam tu lah. So basically untuk saya adalah healthy lifestyle. Nanti korang dah kahwin, nanti korang dah jadi macam saya. Jadilah orang yang bertanggungjawab, yang ada ilmu. So basically gitulah. So basically apa-apa pun korang kena ada healthy lifestyle lah. Apa-apa pun you have to exercise. Exercise bukan untuk kurus tau. Exercise adalah untuk sihat. So jangan bother kalau lah badan awak besar, dia orang akan kata, kau ni exercise badan besar gak? Jangan. Kita bukan exercise untuk kurus. Kita exercise adalah untuk jantung, untuk kardiovaskular. Which is, ingat tak saya cakap dalam bab 1? Prevention is better than cure. Ingat tak? Apakah itu prevention is better than cure? Apakah maksudnya tu? Mencegah lebih baik daripada
Merawat. So basically korang kena belajar ada healthy lifestyle. Okay. So ada ke yang jogging petang-petang? Ada ke yang jogging? Ni awak jogging tak? Ke main badminton? Dah boleh main badminton ke belum? Boleh. Apa Ika? Dah boleh exercise belum? Oi, dah boleh exercise ke belum? Dah. Boleh. Dah boleh. Dah. Dah. Oh, dah boleh main bola lah. Dah boleh main bola dah? Haziq pula. Hadis dah boleh main bola ke? Hadis. Dah main bola ke? Dah boleh main bola ke? Dah. Dah. Oh, bila nak main ni? Tak tahu cikgu. Saya kerja kan. Oi, tapi bila bulan 4 bulan 3. Bulan 3 nanti saya berhenti. Okey. Nak tanya. Awak kerja tu bocah kafe tu pukul berapa? 4:30. Oh, 4:30 dah buka. Okey. Tutup Kalau PKP ni sampai 10. 9:30 dah tak terima orang dah. Oh. So tapi 4:30 tu boleh buka ah. 4:30 tu dah buka, tapi kadang tu tak semua kedai actually buka lah sebab kadang-kadang dia lambat. Biasanya kalau yang dah buka semua berapa? Dalam pukul 5:30 macam tu dah. 5:30. Okay, alright. Nak datang tapi tak tahu bila. Alright. So, itu je. Itu saja untuk kali ni. Saya minta maaf baby sikit. Okay, thank you so much. Hey, cepatlah. Saya tunggu ni nyanyi ni. Jom ah. Kejap cikgu, saya nak tanya. Kita orang. Tak payah, bye. Cikgu, saya nak tanya boleh? Boleh. Tanyalah. Contohlah kan, saya tengah pantang kan, contohlah kan. Okay. Lepas tu, macam Diam. macam baru seminggu je. Lepas pantang baru seminggu kan. Lepas tu saya minum ais. Okey ke cikgu? Boleh ke? Okay. Boleh? Boleh. Minum air sejuk. Boleh. Boleh. Tapi ikut cadangan saya minum sikit-sikit lah. Sebab sometimes dia bergantung macam ni tau. Awak kena ingat sebulan lepas bersalin 2 minggu lah. Saya bagi 2 minggu. Hormon awak tak betul lah. Hormon tak betul tu yang orang kata badan bisa-bisa whatsoever semua tu kan. Sebenarnya bukannya pasal ais. Memang hormon dalam badan kita tu memang tengah tak betul. Bukan pasal ais. Lepas 2 minggu korang okey. Dan satu lagi, bila korang, saya tambah sikit, bila masa pantang, korang rehat, masa rehat seminggu tu rehat. Tapi jangan rehat, sebulan tu korang tak buat apa, kerja korang baring depan TV je. Jangan weh. Korang kena exercise. Sikit-sikit. Jangan kata aku pantang, so pantang orang datang makan, duduk situ semua tu. Tak. Actually. Buat pumping tak ah? Weh. Tak kau. Oh, tak boleh Weh, senang. Kan beranak lagi kan? Mampus Jangan jadi macam tu. Jangan weh. Tapi maksud saya jangan sampai aku sakit tak boleh buat apa sebulan, jangan macam tu. Kena exercise. Kenapa untuk exercise? Untuk blood circulation awak lah, untuk sistem peredaran darah awak lebih bagus. Dan satu lagi, cuma saya nak bagi tahu satu sebab saya ada experience pasal anak pertama tu saya punya hormon tak betul. Yang ni betul. Awak punya hormon tak betul tu pernah dengar orang yang gila meroyan tak? Yang tiba-tiba dia boleh tekup anak dia, tiba-tiba dia boleh nak buat something kat anak dia. Dia depression dia panggil. Pernah. Yes. So sebab tu saya bagi awak satu tips. Kalau lah biasanya lelaki tak lah, lelaki baik. Saya tak tahu kenapa perempuan ni kadang-kadang mulut-mulut makcik tu kan. So kawan saya, hopefully saya tak naklah jadi makcik yang gitu kan. Contohnya kalau lah konon ni korang nak tolong ni, nak bagi tips lah kononnya supaya mak yang baru lahirkan anak tu jadi ibu yang baik. Tapi sebenarnya dia tak sengaja, dia tengah bash mak tu. So basically hormon tu tengah tak stabil lah masa tu. Kalau lah tiba-tiba ibu tu rasa macam dia loser, dia rasa macam dia bukan ibu yang baik, dia akan jadi terus nangis je macam tu. Dah lah time macam tu kita tak boleh solat, kita tak boleh ngaji tau, rasa macam setan tu lagi banyak lah kan. So basically time yang begitu, actually memang korang kena rehat lah. Bukanlah maksud saya Hadif Hariri, dia kata, cikgu aku dulu cakap. Kata, boleh, exercise ni boleh, sidai kain semua whatever. Ya, betul. Tapi maksudnya jangan paksa. Kalau ibu tu nak buat, biar dia buat. Tapi kalau lah dia nak rehat, biar dia rehat. Sebab sebenarnya hormon dia tengah tak stabil. Masa dia tengah tak stabil tu, yang tiba-tiba dia nangis tu yang bahaya sikit tu. That one yang paling bahaya. So basically lepas bersalin, sebenarnya kalau boleh bagi ibu tu cukup rehat lah. Ibu tu cukup rehat. Sebab tu dalam Islam, ni saya tak tahu ni dafang dengan afkar kita era ni, saya takut juga.
dalam Islam sebenarnya merancang keluarga tu adalah tak salah. Kalaulah awak tengok kepada ibu tu punya emosi, ada ibu, ada orang, ada perempuan ni dia memang tahan tau emosi dia. Ada orang dia tak tahan. Katakanlah apa hari-hari ni nak anak sampai nak buat satu bola sepak, tim bola sepak, katakan. Dia katakan. So basically dia kena tanya dulu dia punya wife dia rela ke tak rela. Jangan guna kuasa macam ni. Aku laki, aku kata nak 11 lah. Jangan macam tu. So basically dia kena bergantung pada mak tu. Teruknya lah di. Semua salah. Bukan, janganlah. Aduh. Sabarlah. Sebab tu saya kata apa tanya dulu kat perempuan. Ada perempuan dia tahan. Dia memang dia punya impian nak anak 11. Betul, saya tak tipu. Tapi ada perempuan yang tak tahan. So basically yang tak tahan tu yang dia boleh kena depression. So awak kena tanya wife awak nanti kalau ada anak macam mana. Maybe kalau financial okay, proceed lah. Faham tak saya? Faham cikgu. Nanti saya tanya wife saya cikgu. Kena plan ke tak. Weh, benda ni real tau. Kenapa saya cerita zaman PKP ni ramai mak-mak yang kena depression. Depression ada sebab satu nak uruskan anak belajar kat rumah. The second one adalah financial. Ada kadang-kadang dia tak kerja and then husband dia kena potong gaji whatsoever semua tu. So basically apa-apa pun korang kena tanya dengan wife. Walaupun korang lelaki, korang adalah ketua keluarga tapi kena ambil kisah juga perasaan isteri. Sebab ada je isteri yang sebab kena jaga anak ni penat. So basically kalau kata awak willingly nak jaga anak sama-sama, tak apalah setahun sekali. So basically saya rasa merancang keluarga tu tak adalah satu benda yang salah. Untuk saya. Saya kalau tanya saya plan, yes saya plan lah. Gitu je lah. So any question? Dah mengarut dah ni. Tapi real ni. Tapi cerita ni betul real. Sebab kenapa? Sebab korang dah 17 kot. Mau ada yang dah kahwin, nanti nak kahwin tahun depan ni saya rasa mesti ada ni. Biasanya diam ni nanti jodoh cepat ni. Tu TA. InsyaAllah kalau ada. Tahu dapat kat nanti cikgu. Ya, tak seriously. Syairah dah ke? Belum kan? Dia baru bertunang kan? Belum Ni dengan saya katanya tahun ni. Oh, ya Allah tengok dah cepat dah kan. Right. Dah buat Saya perancangan pun tunggu orang Minang ni. Tak apalah. Tak apa. Saya support. Siapa nak kahwin awal support. Saya okey je. Tak kisah. Okey je. Ada yang nak alamat rumah tak? Weh dah. Cepat. Weh. Diorang nak solat weh. Diorang nak solat Jumaat ni. Okay, jom lah. Weh cepatlah. Okay. Nyanyi. Cepat nyanyi. Okay. PA lead. Saya. Confirm sedap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Betul lah. Cepatlah. Diri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, adik. Happy sweet 17. Yeay, Haji. Fans bawa tenang. Fans semua bawa tenang, ya Allah. Okay dah. Okay bye dah jom. Apa nak pergi solat weh? Okay bye. Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay bye.